Jadi tuan-tuan puan-puan, kita bagi tepukan kepada pengurusi Surau An-Nur, Tuan Haji Kamarudin bin Bujang. Seterusnya kepada Tuan Khairuddin bin Sulaiman selaku pengurusi program pada malam ini majlis sambutan Maulid Rasul. Kita juga beri tepukan kepada pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Udara Utama. Sebab bila dengar insan-insan ni, dia mempunyai makna yang begitu penting dalam jiwa saya, ya, melalui pengalaman-pengalaman saya sendiri. Sekolah menengah kebangsaan ni, sekolah menengah agama. Sekolah menengah agama ni, bukan ya, kebangsaan kan. Baik, seterusnya kita beri tepukan kepada penyumbang-penyumbang program Majlis Sambutan Maulid Rasul 1436 Hijrah. Live therapy, terusnya penyumbang 2 ekor lembu ke kerbau. Lembu Baik, seterusnya beri tepukan kepada anak-anak syurga kita yang berada di hadapan ni. Itu bunyian daripada syurga Baik, seterusnya tepukan kepada diri sendiri, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi. Saya teringat sebenarnya dalam satu hadis dinyatakan besok di hari akhirat kita berhadapan dengan suasana yang sangat getih, kepanasan yang cukup ngeri yang kita tidak boleh nyatakan, kesengsaraan, perasaan malu, perasaan bersalah, perasaan hina dan sebagainya. Dan pada waktu itu ada satu naungan yang dipanggil naungan Arash Allah. Dan hanya 7 golongan yang layak berada di bawah naungan ini, tuan-tuan dan puan-puan. Salah satu daripada golongan yang 7 ini adalah insan-insan yang hatinya terpaut dengan masjid ataupun surau. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila datang ke sini-sini perkarangan surau, kita nak kata masjid pun belum lagi. Tapi sebahagianlah daripada masjid, insya-Allah kita masuk dalam golongan ini, mudah-mudahan, amin. Tetapi masa saya baca hadis ini, saya terfikir, saya kata kalau orang yang hati dia terpaut dengan masjid boleh dapat naungan Arash, apa cerita pula dengan insan-insan yang berusaha membuat orang lain supaya terpaut dengan masjid? Ini mesti lebih baik lagi daripada naungan Arash. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi, Allah izinkan saya bertemu dengan satu hadis. Saya baca satu hadis. Hadis ini menyebut di padang mahsyar di hari akhirat nanti, Allah akan menyeru, wahai jiran-jiranku, di manakah kamu? Dan tahukah kita siapa jiran-jiran Allah ini? Jiran-jiran Allah. Rupanya jiran-jiran Allah adalah insan-insan yang mengimarahkan masjid, insan-insan yang menghidupkan masjid, menyebabkan orang-orang ramai datang dan tertumpul di masjid-masjid. Sebab itu saya kira insan-insan yang kita sebutkan tadi adalah insan yang bakal menjadi jiran Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Sebut amin. Alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dikasihi, sebelum kita mulakan, saya nak menyapa adik-adik kita. Kita nak tengok kekuatan adik-adik kita ini, anak-anak syurga. Muslim-muslim, Muslim, Muslim. Allah
ajak saya datang kemari. Kita nak membincangkan tentang satu topik sebagaimana yang Puan Hajah Madiah menyatakan tadi, persediaan menghadapi kehidupan abadi. Tuan-tuan dan puan, 2 hari yang lepas, Muslim, 2 hari yang lepas, Aceh Is terima berita Pak Cik kepada suami saya meninggal dunia. Sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggalnya dia, Masya Allah, dalam tandas, panggil anak dia pusing, jatuh. Sebelum jatuh, dia panggil anak dia dulu. Jadi Alhamdulillah jatuh pun dalam keadaan dia masih kawal lagi, dapat kawal. Kemudian dia tak sedarkan diri, bawa ke hospital. Doktor sahkan otak dia ada kanser. Tak sampai 1 minggu, tuan-tuan dan puan, meninggal dunia. Masya Allah, sangat mudah ya. Jadi kami baru lepas kematian Pak Cik. Dan peristiwa ini juga mengingatkan saya sewaktu saya menjadi pensyarah, mantan pensyarah UIA. Saya juga diamanahkan untuk menjadi pengetua kolej kediaman. Satu masa, seorang anak ini keluar minum pagi, lebih muda dari saya, pelajar kita, minum pagi, sarapan nasi impik dengan kawan-kawan dia. Tiba-tiba dia rasa macam susah nak bernafas. Dia berdiri, tuan-tuan dan puan. Lepas tu dia jatuh, kemudiannya bawah meja. Dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali lagi sangat mudah. Persoalannya, mengapa kita kena mati? Jadi tuan-tuan dan puan, jawapan dia, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap individu akan dijemput dengan maut. Dan kematian itu sebenarnya adalah satu perjalanan untuk kita menempuh kehidupan abadi. Dan untuk itu juga, kalau tuan-tuan dan puan dapat keratannya, dia dapat ke? Tak dapat. Oh, tak dapat, saya bacakan. Dapat tak ini? Tak dapat Yang ini eksklusif untuk kita orang je. Allah. Okey. Muslim? Muslim. Okey, dengar Acik baca ya. Ini yang tertulis di sini. Bila baca ni sangat menyentuh hati saya. Saya duduk tadi, dia terpanas dekat hati. Hati kat mana? Kiri ke kanan? Kiri. Muslim. Kiri ke kanan? Kiri ya? Betul. Give me 5. Hai. Allah Akbar. Bagus. Jadi apa tulisan ini? Orang yang bahagia adalah orang yang bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang yang lebih bahagia adalah orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamanya. Muslimin muslimat yang dikasihi, Allah berfirman, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sekiranya kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, kamu akan dicintai dan diburu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci untuk mencintai Allah dan selamat apabila kita berhadapan dengan kehidupan yang abadi adalah dengan beramal dengan sunnah muslim-muslimat. Jadi sebab itu sekali lagi kita bagi tepukan kepada ahli jawatan kuasa yang berjaya mengadakan majlis sambutan Maulidur Rasul 1436 Hijrah
tanda kita cintakan kepada Rasulullah. Tepukan untuk mereka para muslimin semua. Muslim-muslim, satu hari saya naik kereta, suami saya pandu. Masa tu kita di apa yang UiTM yang puncak alam. Kalau siapa pernah sampai Selangor, dekat area Shah Alam tu dia ada tempat nama puncak alam. Memang dia agak tinggi, dan kalau waktu malam takut sebab kiri kanan tu masih hutan dan bukit bukau lagi, gelap, tidak ada lampu di jalan. Jadi masa tu masih awal-awal, saya kira dalam awal tahun 2000 ya. Jadi suami saya memandu dan waktu itu dalam pukul 12 lebih. Pukul 12 lebih tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dia pandu, dia gelap, memang gelap. Anak-anak pun senyap, tak ada suara. Tidurlah tu agaknya dekat dalam dah pukul 12 lebih. Kemudian saya tanya dengan suami saya, bang, kat dunia macam ni kan, kita boleh jalan dengan kereta, keadaan gelap macam ni, masih lagi ada lampu kereta. Dan abang Allah bagi kesihatan untuk drive. Kalau penceramah ni dia bukan tak pentas, dia dalam kereta pun nak ceramah. Kesian kalian hayat saya. Jadi saya cakap dengan dia, saya kata, bang, agaknya dekat dunia abadi ni, boleh tak abang pandu kami? Senyap, tak bunyi. Lepas tu ada kereta dari depan. Lalu saya tengok muka dia, tuan-tuan puan-puan, nangis dia. Bila dia menangis, kita pun nak menangis lah. Betul tak? Kat dunia ni kita boleh lagi tengok. Muslim, tunjuk mana mak, tunjuk mana mak, tunjuk je, tunjuk je. Kau tak datang. Nak datang betul. Okay, tunjuk mana abah, abah mana abah? Allah, okey. Tunjuk mak lagi, nak tengok, tunjuk je. Apa yang berlari dekat abah tu ada? Tunjuk mak ada? Okey, Masya Allah. Ada tak adik-beradik? Tunjuk adik-beradik. Abang ke adik ke? Masya Allah, bagusnya. Muslim? Dekat akhirat nanti pasti tak boleh. Kalau orang tanya, abang awak mana? Boleh tak kita tunjuk? Belum tentu kita boleh tunjuk. Agak-agak kita di sini, di dunia ni, kita jalan-jalan sama-sama. Macam tadi, jalan anak saya 6, 4 perempuan 2 lelaki. Kita orang kalau jalan-jalan, saya dengan suami saya je. Saya cakap, bang, kita jalan-jalan ni berdua je. Anak-anak kita tinggalkan, kita kawan-kawan macam ni je. Kita ni kawan ke suami isteri? Dia kata berdua lah. Itu jawapan dia, suami isteri dan juga kawan. Kita boleh lagi, dia tertinggal barang ke apa, dia boleh tunggu dan boleh tengok lagi. Tapi di akhirat nanti, adakah anda pasti anda boleh memimpin tangan insan kesayangan anda? Sedangkan di akhirat nanti itulah kehidupan abadi kita. Boleh tak pimpin tangan mak nanti di akhirat dia? Boleh, insya-Allah. Insya-Allah sebut. Insya-Allah. Very good. Boleh tak pimpin tangan ayah? Insya-Allah. Very good, marvelous. Muslim? Yeah. Awesome. Bukan kurang asam. Awesome tu cantik, bagus. Jadi sebab itu para penonton lah. Betul lah, penonton juga. Sebab itu muslimin muslimat yang dikasihi, apabila kita nakkan cinta Allah dan selamat di hari akhirat nanti, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar sini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam satu hadis, memberikan jaminan sekiranya kita mati, ada 3 perkara yang akan terus-terusan mengalir kepada kita tanpa kita minta. Tetapi 3 ini kena buat
sekarang. Sebab kalau dah sakit nanti, tipis harapan. Kalau kita dah meninggal lagi, tidak ada harapan. Masa kita hidup ini, kekuatan kita masih terjaga, sehat lagi, ya. Boleh sedap lagi rasa ayam, daging masak kurma dan juga ikan kering. Masih rasa enak lagi, boleh rasa lagi kemasingan dia, sedap lemak dia dan sebagainya. Inilah waktunya untuk buat persediaan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita yang tercinta? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salat. Apabila anak Adam meninggal dunia, seluruh amalannya akan terputus. Memang sebab dia tidak mampu, tidak ada daya, tidak ada lagi nyawa untuk meneruskan amalannya. Illa min salat, kecuali daripada 3 unsur ataupun 3 aliran ataupun 3 amalan. Apakah dia? Muslimin muslimat, nombor 1, sedekahun jariyah. Muslim-muslim, ikut Acik sebut, sedekahun jariyah. Very good. Itu yang pertama, maksud dia sedekah yang berterusan. Sedekah yang berterusan, itu yang pertama. Bila kita mati pun, sedekah yang berterusan ini akan sentiasa mengunjungi kita, akan sentiasa menceriakan kita, akan sentiasa menemani kita. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Muslim, ikut baca. Ilmun yuntafa'u bih. Mumtaz, excellent. Ilmun yuntafa'u bih bermaksud ilmu yang ada manfaat pada dia. Ilmu yang diajar kepada orang lain. Ilmu itu kalau dia meninggal pun, orang lain dapat teruskan. Contoh, ilmu macam mana goreng ikan sepat kering lembut. Tadi ikan sepat tu lembut kan, kan? Syaknya dia mesti gepu gitu. Ada ilmu dia tu. Saya tanya cek lelaki. Syak. Kailan boleh kongsi ilmu tu? Ramai orang goreng gulai style tuan-tuan. Ilmu yang bermanfaat ini akan berterusan mengunjungi kita sewaktu kita telah meninggal dunia, sentiasa menemani kita dan menyinar kubur-kubur kita yang telah diterima. Muslimin-muslimat, yang ketiga, au waladin salihin yad'ulah. Muslim. Ingatkan tidur tadi, rupanya dengar juga. Ikut lagi. Waladin salihin yad'ulahu. Maksud dia anak yang soleh yang sentiasa mendoakan ibu bapa. Muslim-muslim, pegang tangan dekat dada. Dada sebelah kiri. Pegang dada. Allah, bagus. Sebut, ya Allah, jadikan diriku anak yang soleh. Tepuk, amin. Tepuk lagi, amin. Saya pada kawan sebut anak soleh kita. Alhamdulillah, bagi tepukan pada anak-anak kita semua perempuan. Anak soleh. Tapi anak soleh ini, dia perlu mendoakan ibu bapanya. Tuan-tuan perempuan, daripada 3 benda ini, izinkan saya untuk mengupas yang ketiga. Yang pertama, sedekahun jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Yang itu tunggu 2 ekor lembu lagi tumpang. Saya tumpukan
pada yang ketiga, waladin salihin yad'ulah. Jadi mesti kadang-kadang kita kata, aduh Zazah, saya kahwin dah 15 tahun tak ada anak macam ni. Anak-anak ni dia bukan semestinya anak biologi. Tak semestinya anak biologi. Kita ada banyak anak lagi. Kena ada dalam pemikiran kita, anak orang pun anak kita. Contoh perempuan, bila di saat siapa yang driver kita, driver kereta Serena, apa nama dia? Azam. Tuan Haji Azam. 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 Ada Tuan Haji tak ada. Okay. Doa. Tuan Azam tadi masuk aja dengan kereta Serena dia. Saya nampak anak-anak berkumpul. Nampak sebelah sini duduk dengan basikal, sebelah sana lagi melompat-lompat, tapi dia ada kawan-kawan. Hari ini, sekarang, di saat ini berkumpul di depan. Tuan-tuan perempuan, saya rasa sangat cermat. Sebab apa? Anak-anak ini mempunyai persekitaran yang bakal membantu dia untuk membangunkan masyarakat akan datang. Dia ada di sini, dia menjadi saksi tuan-tuan dan perempuan untuk membantu generasi dan masyarakat kita apabila kita sudah tiada nanti. Dan sebab itu juga saya kata sekolah pengetua, sekolah menengah kebangsaan Bandar Utama, antara cabaran kita pada hari ini adalah bersaing dan juga memenangi hati anak-anak kita dengan persaingan-persaingan yang hebat di luar sana. Sebab itu tahniah kerana sekolah pun turut sama dalam majlis sambutan Maulidul Rasul ini. Anak-anak remaja kan, dari sekolah menengah ni, anak-anak remaja, dia terkenal dengan apa? Dengan memberontak, dengan degil dan darah panas. Tapi tangan-tangan remaja yang saya salam tadi, semua lembut-lembut. Salam tangan saya bau ikan kering pun dicium tu. Lepas ni jangan cium ni bau ikan kering. Baik. Saya tumpukan pada waladin salihin yad'ulah. Sebab di sini satu walad itu, anak itu kena saleh. Kriteria pertama, saleh bermaksud baik. Saleh itu mempunyai ciri-ciri takwa. Yang kedua, yad'ulah, dia mendoakan kedua ibu bapa. Jadi itu adalah kriteria secara umum yang sangat simple. Anak itu perlu dibentuk terlebih dahulu, dan kita dah meninggal dunia baru dia terbentuk sendiri. Tak mungkin tuan-tuan dan perempuan, dan kalau ada pun mungkin mempunyai jalan yang panjang. Mudah-mudahan. Jadi sebab itu Allah melihat usaha kita, bukan berjaya ataupun tidak dapat anak yang soleh. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi, ada beberapa perkara yang kalau kita sebut anak soleh, persediaan yang kita perlu lakukan. Saya membaca satu kajian yang dibuat oleh seorang doktor, Profesor Dr. Hisham Iwadi nama dia. Dia adalah orang Arab yang tinggal di London, di negara barat, mengajar di negara barat, dan dia study, dia buat kajian terhadap sejarah Islam. Dan sejarah Islam ini bukan sekadar sejarah Islam, dia fokus kepada Nabi kita yang tercinta, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rupa-rupanya Nabi Muhammad ada strategi cara bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membentuk anak-anaknya. Satu teknik ni Rasulullah banyak, sunnah Nabi dia banyak. Antara caranya dia berjumpa dengan anak-anak, dia suka join dan buat competition. Macam ni lah, ada kuis. Ini sunnah Nabi. Siapa yang datang pegang aku dulu akan dapat hadiah. Macam tu cara Rasulullah. Berjumpa pula dengan Aisyah. Banyak. Satu teknik
teknik. Jadi banyak teknik-teknik baginda Nabi Muhammad SAW bila dia berhadapan dengan anak-anak. Dan teknik yang saya paling suka sekali tuan-tuan dan puan-puan, dan teknik ini tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan juga, iaitu teknik mendoakan anak-anak depan dia. Bila dia datang, dia bawakan slipper untuk kita. Nah, mak, ni slipper mak. Jangan terus pakai, lepas tu bye-bye. Sebelum pakai tu, nombor satu, eye contact dulu. Tengok anak ni. Tengok dalam bentuk hebatnya anak aku, bagusnya anak aku. Ya Allah, terima kasih kurniakan anak macam ni. Tak payah sebut. Tengok je dulu macam tu. Dia boleh faham dah masa kita tanda apa. Lepas tu terus sebut, terima kasih anakku. Anak siapa nama Arif? Arif? Arif, terima kasih. Betul Arif? Hanif. Hanif. InsyaAllah Hanif. Suci Hanif. Baik, Hanif, terima kasih Hanif. Pandang Hanif, sebut terima kasih Hanif. Tapi jangan sebut terima kasih Hanif tertutup pula mak. Ini bersuara kau. Terima kasih Hanif, terima kasih Hanif. Ya Allah, ya Tuhanku, mudahkanlah Hanif dalam belajar. Ya Allah, ya Tuhanku, jadilah Hanif anak yang taat. Jadikanlah dia mendengar kata-kata guru dia. Jadikanlah dia imam di sekolah dia. Jadikan dia anak yang cemerlang dan anak yang dicintai oleh ramai orang. Ya Allah, ya Tuhanku, pegang pipi dia atau cium dahi dia. Agak-agak apa jadi tak hari ni? Songkok dia tu pada bawah. Tuan-tuan, ini yang kita jarang buat, tapi inilah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau tak nak buat depan-depan, boleh buat juga, tapi di belakang sambil bisik di telinga dia. I am very proud of you helping me with my slipper and my shoe. Oh Allah, please bless this little boy of mine. I love him so much, Allah. Please save him from hellfire. Please bring him to the Jannah. Ya Allah, make him the leader of the world who can save this ummah. Sebut bisik dekat ini. Doakan, tuan-tuan, anak-anak yang selalu didoakan, dia akan ingat doa-doa itu, dan kemana dia pergi, benda yang sama dia akan berikan. What you give, you will get. What gives around comes around. Kita lempar balik, dia akan datang semua. Doakan anak-anak ini. Berbalik kepada kajian profesor, itu satu teknik. Yang kedua adalah perbincangan ataupun konten. Yang ini yang penting, tuan-tuan. Ada 6 konten, 6 kandungan ataupun 6 skop yang perlu dan saya kira wajib kita sebagai ibu bapa mengambil berat isi kandungan ini kepada anak-anak kita. Jangan dilanggan atau dikata sakkan pada sekolah-sekolah. Sakkan pada sekolah-sekolah tak jadi. Satu guru kena ajar berapa pelajar? 30 ke 40 orang pelajar. Saya dulu pernah mengajar sekolah menengah 30 ke 40 orang satu kelas, and very difficult to focus to each one of them at one particular time. Dia nak fokus seorang satu masa sangat payah untuk orang. Jadi nak tak nak kita ikut belasah saja. Mana yang boleh ikut-ikutlah, yang tak boleh itu buat latihan banyak-banyak. Jadi kita sebagai ibu bapa pastikan kita mempunyai kandungan-kandungan ini. Kalau tak ada kandungan-kandungan ini, bincanglah dengan mana-mana pihak, ustaz-ustazah atau insan-insan yang tak ada title
konten ini cukup. Yang ketiga, kita dengan dia sama-sama mendalami konten ini. Dan Dr. Hisham Diwadi mendapati Nabi Muhammad SAW memasukkan skop-skop ini dengan cara yang tertib. Maksud tertib ni, dia satu selepas satu, one after another. Dia maksudnya bertahap secara tertib. Yang ini dulu, kemudian yang ini, kemudian yang ini, kemudian yang ini. Kita tak boleh ambil yang akhir dulu. Tetapi kalau mungkin anak-anak remaja kita, saya kira mungkin kena buat serentak. Nak tunggu tahap payah. Baik, apa dia yang pertama? Dr. Hisham Diwadi menyarankan kepada para ibu bapa, dia dapati Nabi Muhammad SAW, perkara pertama yang dia buat adalah bangunkan hubungan emosi kita dengan anak-anak kita. Muslim, nombor satu, bangunkan emosi. Sebut. Bangunkan emosi. Very good. Thumbs up, thumbs up. Pandai bahasa Inggeris tu dia. Thumbs up everyone. Very good. Say good. I feel good. Very good. Okay. Jadi nombor satu, kita wujudkan hubungan emosi. Hubungan emosi bukan emo tu. Hubungan emosi maksudnya dia jatuh cinta dekat mak dan ayah dia. Insan yang paling dikasihi mak dan ayah dia. Yang ini senang sebab semua orang dia memang ada tempat yang khas dalam hati dia untuk ibu dan ayah dia. Kalaupun marah dan merajuk dengan mak ayah dia, itu kerana apa? Lagi dia rapat dengan mak ayah dia, lagi dia jadi sensitif. Kan kita cubalah kan dengan contohnya penjual aiskrim. Penjual aiskrim ni 3 hari tak tegur kita. Ada kita kisah? Tak kisah. Tapi kalau Puan Haji Kamarudin nampak kita 3 hari dah langsung tak tegur, ada kisah? Ada. Itu salah saya. Sama juga kalau mak dan ayah tak tegur kita 3 hari, apa kita rasa? Jadi lagi rapat, lagi ada makna. Dia lagi cepat merajuk. Jadi suami-suami, kalau isteri suka merajuk, bermaksud anda mempunyai tempat istimewa dalam hati isteri anda. Takutlah kalau dia tak merajuk. Betul ke patut tu? Betul kan? Kalau dia berapa kali merajuk satu kali? Rahsia dia kata. Tuan-tuan nak korek pula. Baik, contoh. Saya bagi contoh. Hubungan emosi. Dan bagaimana cara Rasulullah yang kita cintai ini membina hubungan emosi? Nombor satu, dengan doa. Pernah satu masa Abdullah Ibn Abbas dibawakan slipper untuk bawakan air selepas Nabi Muhammad SAW keluar daripada tandas, dia sediakan air, tapi dia tinggal, dia tak tunggu, dia letak air, dia tinggal. Jadi kemudian Nabi tanya, siapa yang sediakan air untuk aku ni? Di budak-budak lain sebut, Abdullah. Apa Nabi buat? Nabi angkat tangan dan terus doakan, ya Allah, jadikanlah Abdullah ini insan yang lebih faham dengan ayat-ayat ini. Abdullah Ibn Abbas antara orang yang bijak dalam hurai Al-Quran. Begitu juga dengan Anas bin Malik, dia adalah anak angkat atau dengan kata lain PA, personal assistant to Prophet Muhammad SAW. 11 tahun telah dihantar untuk bersama duduk dengan Nabi. Dia buat semua arahan dan kerja-kerja yang diarahkan oleh Nabi, personal assistant nak katakan. Dan Anas bin Malik menyatakan Nabi Muhammad SAW kalau suruh dia untuk buat sesuatu dan dia tak nak, dia pernah merajuk, dia selalu merajuk. Budak-budak umur 11 tahun. Jadi bila Nabi kata, Anas, pergi panggil Bilal. Anas, panggil Umar. Anas, sampaikan ini kepada sahabat di sana. Dia pernah
Tapi dia pergi juga jalan dekat. Lepas tu dia tengok kawan-kawan dia main. Dia transit dekat tempat kawan dia main. Rupa-rupanya tuan-tuan Rasulullah SAW ada di belakang dia, pegang bahu dia, sebut, Anas, engkau akan pergi kan? Cakap, ya nak pergi lagi. Itu baru dia pergi. Hubungan emosi, tak ada marah. Anas sebut tak pernah dia kata apa suami Anas. Semasa tempoh dia dalam 10 tahun bersama dengan Nabi Muhammad SAW menjadi pembantu peribadi kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad tidak pernah menyentuh anak-anaknya dalam keadaan dirinya berbau. Penampilan dia cantik betul-betul. Bila jumpa anak-anak, muka dia berseri-seri. Dia akan memberi salam kepada anak-anak. Dan ada satu masa beberapa sahabat menceritakan Nabi Muhammad SAW keluar daripada masjid selepas solat zuhur. Dia nampak budak-budak, dia pegang pipi anak-anak, dia pegang pipi budak-budak yang ada di masjid pada waktu itu. Dan anak-anak ini membesar. Dia meriwayatkan, aku tidak boleh lupa sehingga sekarang sentuhan dan bau harum yang datang daripada tangan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita kena sediakan lotion. Tadi saya salam bawakan kering tu, kena letak lotion. Tak bawa kering. Kita teknik kan. Jadi kita ni anak balik nak salam. Bau apa? Bawang putih bau, bawang merah bau, kadang-kadang yang belacan pun bau, hala dia. Dia buat preparation untuk anak nak balik. Basuh tangan, letak minyak wangi, bagi kat dia. Kalau minyak wangi pening kepala pula, ikutlah minyak wangi yang macam mana kan, untuk anak-anak kita, untuk orang yang kita sayang. Nombor 1, hubungan emosi. Dan Anas bin Malik juga menyatakan, tidak pernah aku melihat wajah Nabi tanpa senyum. Ya Allah, senyum yang paling indah. Tuan-tuan dan puan-puan, tolong tengok toleh pada kawan yang berada di sebelah kita. Senyum dalam 2 saat. 1, 2, 3, go. Pandang kawan kita, senyum. Masya Allah. Hormon keluar. Hormon lain keluar. Muslim, pandang kawan-kawan, senyum sikit. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jangan menjerit, dahsyat mata. Okay, senyum. Anak-anak bangun daripada tidur. Biasanya kita nampak dia, kita apa? Boleh balik ke kerja kita. Tengok, pandang, Assalamualaikum, senyum. Kan pelik lah pula. Maknya besar mak. Sebab tak pernah senyum kan. Kan bangun anak dara, sintir lah pula tu. Sebab tu anak-anak dia tak rasa test dan syok juga dia ni. Jadi kalau tidak ada hubungan emosi, tuan-tuan dan puan-puan, macam mana dia nak ingat kat kita dan nak doakan kita ni? Ini adalah saham kita. Saham untuk kehidupan abadi. Yang kedua, pindah yang kedua. Are you ready? That's you. Okay. Yang kedua adalah mengajar anak-anak ini tentang akidah. Tentang akidah. Allah Akbar, saya tauhid rububiyah, asma wa sifat tak lepas. Saya dulu cukup makan je tu. Cuma mana nak buat ni? Saya tidak bermaksud terlalu akademik atau ilmiah. Bila sebut akidah dan tauhid, tuan-tuan dan puan-puan, ingat 3 perkara ini. Tauhid dan akidah ajar anak tentang matlamat hidup. Yang kedua, ajar anak-anak ke mana dia akan pergi gitu. Yang ketiga, ajar dia dari mana asal.
Jawapannya susah kan? Allah. Tuan-tuan dan puan, saya 8 tahun menjadi pengetua kolej asrama wanita. Dalam tempoh 8 tahun saya menyaksikan banyak gejala sosial sehingga kalau saya boleh ringkaskan, kita bertemu dengan situasi dan keadaan di mana pada waktu itu 1 minggu wajib anak dara kita berzina. Sebut tuan iyalillah, sebut sama-sama na'udzubillah. Seminggu wajib satu, sama ada kes baru atau kes berulang. Kita buat statistik, kita kata macam mana boleh jadi macam ni. Anak dari kita pada populasi 3,000 orang pelajar perempuan, 3,000 orang pelajar perempuan, setiap minggu ada yang saya tak sebut banyak pada anak kita buat maksud. Memang ada tuan-tuan. Jadi apa antaranya berlaku dalam tanah sendiri yang melahirkan. Ya Allah, saya menyaksikan sakit dari saya tuan perempuan. Apa saya buat? Saya takut. Saya takut anak saya nombor 1, 2, 3, 4 semua perempuan. Yang lelaki tu yang last. 1, 2, 3, 4 dia makin membesar. Dan ada waktu-waktunya bila saya berjumpa dengan ibu bapa pelajar-pelajar ni. Ibu bapa ni bukan apa? Yalah, puan anak kecil lagi, belum besar. Nanti dah besar kita tahu, kita tengok macam mana anak-anak puan. Masa tu saya, diorang panggil madam, belum jadi ustazah. Kita tengok besok anak-anak madam. Betul tuan-tuan perempuan. Jadi apa saya buat? Saya compile file profile by data anak-anak ni, dan saya tengok apa yang sama di kalangan mereka. Saya tengok tarikh lahir dia sampai macam tu, jadi Pak Nujum maklum psikologi. Jadi Pak Nujum nak tengok dia punya zodiak, nak lahir bulan berapa, buat perangai macam ni kan. Semua ada, semua kategori ada. Ringkasnya saya jumpa 2 benda yang semuanya memang tidak ada benda ni. Nombor 1, tidak ada matlamat hidup. Nombor 2, walaupun dari sekolah agama, tidak solat. Jangan sangka sekolah agama bagus je. Saya sekolah agama. Antara kes berat yang saya hadapi adalah dari pelajar sekolah agama. Kalau pelajar bukan sekolah agama, kita tanya dengan dia, buat solat ke tak solat ni? Solat lah madam. Pagi tadi subuh solat tak? Solat? Baca doa Al-Quran sikit? Baca Al-Quran nafus. Allahumma hdini fiman hadait. Nafus sikit madam. Solat subuh ni. Alah, solat subuh je yang tak kena dengan nasi solat lah. Baru tahu tak solat subuh. Itu yang solat, tak solat agama. Yang solat agama tuan-tuan. Baca doa kunut sikit. Madam, I'm sorry, saya sebenarnya ikut mazhab lain yang tak baca doa kunut. Sudah. Ikut mazhab lain yang tak doa. Dia tahu. Dia tahu. Doa kunut tu cuma sunat sahaja. Jadi kalau tak baca, memanglah. Jadi 2 benda, tak ada matlamat dan juga tidak solat. Balik semula kepada pengajaran tentang akidah atau tauhid. Kalau anak ni tahu matlamat hidup dia, apa matlamat hidup dia? Matlamat hidup dia adalah menjadi insan bertakwa. Dia adalah khalifah yang perlu menunaikan amanah. Muslim, angkat tangan kanan.
Okey. Sebut, saya khalifah Allah. Saya patuh apa Allah suruh. Saya menjauhi larangan Allah. Letak kat bahu kiri, bahu kanan, bahu tepuk syabas anak saleh. Bagus, alhamdulillah. Tepukan untuk anak-anak kita. Matlamat tidak ada. Jadi akidah ni dia tahu bahawa inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi macam tadi Tuan Konfusi kita, Cik Asri bin Wahab sebut, kita buat ni semua kerana redha Allah. Itu dia masuk tu. Kenapa belajar kat universiti? Nak dapatkan ilmu. Dengan ilmu saya boleh bantu orang lain yang susah. Saya bangunkan masyarakat Muslim. Saya naikkan syiar Islam. Dan kemudian saya menjadi insan yang dicintai oleh Allah. Saya nak Allah jatuh cinta dengan saya. Selesai. Matlamat saya. Kenapa ambil subjek ni? Kos psikologi. Sebab dengan kos psikologi saya akan memahami ilmu tentang manusia. Saya akan membantu mereka, memerdekakan mereka daripada menjadi hamba kepada nafsu-nafsu mereka dengan ilmu psikologi itu. Habis settle. Kenapa nak belajar matematik ni? Dengan matematik ini saya akan membantu masyarakat untuk membina binaan dalam bentuk kiraan-kiraan dan formula-formula yang cantik. Dan dengan binaan-binaan ini saya akan bantu mereka mencari tempat perlindungan, tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang kita kena kaitkan matlamat hidup, matlamat pendidikan universiti, matlamat sehingga yang ambil subjek tuan-tuan dan puan-puan. Dan kalau boleh sampai ke tahap dia bercinta pun kena ada matlamat. Sebab sebahagian pelajar-pelajar bila saya masa mengajar tu, saya pun nak kahwin cepat, madam. Saya nak dapatkan nasihat madam. Saya nak berkahwin ni madam. Saya kan nak amalkan sunnah Nabi. Saya nak amalkan sunnah Nabi. Saya nak kahwin. Mak ayah saya larang. Jadi macam mana madam? Boleh tak saya kahwin di Thailand? Sudah. Jadi saya tanya dengan dia, apa tujuan awak berkahwin? Ini rata-rata jawapan dia. Nombor satu, nak elakkan maksiat. Apa lagi jawapan dia? Nak menghalalkan hubungan. Apa lagi jawapan dia? Sebab dah sampai masanya dia. Saya tak dengar jawapan yang benar. Jawapan yang benar adalah dalam doa kita. Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, anugerahkan kami, min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak-anak kami, qurrata a'yun, penyejuk mata, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami ini pemimpin bagi orang yang bertakwa. Kalau dia boleh, kalau misalkan kita boleh bincang dengan anak-anak ni, kalau dia dah besar, nak kahwin, dan bincang dengan anak-anak ni, kenapa nak kahwin? Sebab dah cinta. Kenapa tak ni kena cinta nak jadi kahwin? Sebab kahwin ni dia jadi menghalalkan hubungan. Okey, kenapa pula nak kahwin dan dapat menghalalkan hubungan? Dapat reda Allah. Macam mana boleh dapat reda Allah? Sebabnya bila seorang belum kahwin, solat dapat 1. Bila kahwin dapat 27. Kahwinkan terus. Kalau dia boleh berfikir macam tu, bagus. Maksudnya dia tahu dengan berkahwin ini dia boleh mendapat redha dan jalan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia terhenti sampai menghalalkan hubungan, lepas tu dia menghalalkan hubungan, apa lagi? Hubungan belum lagi. Dan biasanya anak-anak ni saya tanya dengan dia, brother, brother pun dia rosak. Brother, tell me,
Masa akad nikah tu, siapa offer, siapa terima. Biasanya kalau yang offer tu lelaki lah bila dia kan offer, awak nak kahwin dengan saya. Itu sah-sah gagal, belum lagi layak kahwin. Sebab siapa yang offer hijab kabul? Siapa yang offer? Bapak dia. Sampai sebut bapak tadi, Agus Hamid, Agus. Bapak dia yang tawarkan. Jadi bapak ni yang menawarkan anak dia, sahaja aku nikahkan dikau dengan anakku, Isfadiah, dengan mas kahwinnya. Jadi yang terima siapa? Suami. Pakai suami lelaki. Aku terima nikah dia. Kalau dia mampu untuk jawab, sebab tu juga ketaatan dia tadi berubah. Waktu akad tu berubah. Siapa tahu ni confirm nangis. Saya masa tu memang saya menangis, nangis di luar dan di hati saya. Sampai kawan saya sebelah ni, dia tahu cinta lama saya tak kesampaian dia. Tapi dia tak tahu kenapa saya nangis. Dia cakap, sesudah waktu untuk malu, dia jangan nangis dulu. Dia tak tahu saya sebenarnya menghayati angkat tersebut. Saya cakap, ya Allah ya Tuhanku, ini merupakan detik-detik terakhir. Allah mak sudah salam, sudah ayah aku dengan bakal suamiku ini. Ya Allah, ini adalah detik-detik terakhir aku menjadi anak yang mesti taat pada ayahku. Ayah, ampunkan saya ayah. Ini merupakan saat-saat terakhir saya taat ayah dan jadikan ayah insan pertama dalam hati saya. Habis saja akad ni ayah, habis saja akad ni, ayah akan jadi insan yang ketiga selepas suami saya dan selepas Allah. Ayah maafkan saya. Saya berkata dalam hati itu, ya betul. Dan ketaatan kita jadi suami nombor satu. Soalan berikutnya, apakah yang ditawarkan? Sebahagiannya jawab, ditawarkan anak dia. Lagi tak boleh. Lagi tak boleh kahwin. Apa dah tawarkan anak? Ditawarkan kewalian bapanya itu kepada suami. Apakah tanggungjawab wali? Jaga nafkah, peneman, pembela, pelindung. Itu yang ditawarkan. Patutnya dia terkencing masa jawab aku terima. Betul tak? Sebab takut dengan beban tanggungjawab kewalian itu. Jadi dia terima, aku terima nikahnya. Sah-sah. Dua sekali je. Sekali je. Tak rasa pun. Itu tanggungjawab yang dia kena galas daripada bapa yang telah bertahun-tahun membesarkan anak gadis. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ini dipahami, anak kita ini menjadi wali yang hebat. Maksud wali adalah sahabat, companion, pelindung. Muslim? Angkat tangan. Saya adalah wali bagi ahli keluarga perempuan saya. Allah Akbar pun ada. Give me five yang dalam belakang tu. Five. Allah Rabbi. Terima kasih adik-adik yang belakang pun ada. Perempuan pun angkat jadi wali. Boleh. Okey. Muslim-muslimah yang dikasihi, kita pergi terus. Kalau sebenarnya nak buat seminar pasal itu, satu konsep punya 1 jam. Jadi kalau ada 6 jam lah. Tapi tak apa, saya bagi sekali lagi. Selepas yang kedua akidah, kunci dia apa tadi? Dia ada tahu dia datang dari mana, untuk siapa, akan ke mana. Jawapannya satu je, Allah. Selepas belajar akidah, pergi masuk bab yang ketiga, ibadah. Kalau dia tahu sudah dia ni untuk Allah, macam mana dia perlu laksanakan persembahan dia ataupun dia taat dia pada Allah tu buat macam mana. Itu yang kita ajar ibadah. Lepas ibadah,
Barulah seterusnya akhlak. Daripada ibadah ada mesej akhlak. Contoh, solat di awal waktu. Apa akhlak yang kita belajar? Mengurus masa, menghormati masa. Apa lagi kita belajar solat? Sebelum solat kena ambil wuduk dan bersih. Akhlak dia ajar tentang kebersihan. Solat mengajar kita tentang menghadap kiblat yang satu. Ajar tentang akhlak supaya membentuk persefahaman, bukan pertelingkahan. Itu baru solat. Saya contoh perempuan ada satu pengajian surau dekat KL tu, untuk buat solat saja 2 jam. Dan mesej solat tu kita senaraikan 10 je. Tapi perbincangan dia 2 jam. Apa mesej dia? Jadi kita mungkin boleh buat, contoh perempuan boleh panggil ataupun yang kata lain buat sesama sendiri. Saya kira kita kupas bedah siasat ke bedah solat itu sendiri. Apakah mesej dan pengajaran yang boleh kita ambil daripada solat, dan sebenarnya kita tak boleh hidup tanpa solat. Sangat-sangat memerlukan solat. Baik, seterusnya daripada ibadah, akhlak. Lepas akhlak, masuk yang ke-5. Ajar anak ini tentang pendidikan kejantinaan. Pendidikan kejantinaan ini dalam Al-Quran ada terangkan juga. Antaranya dalam surah An-Nur, macam nama surah ini. Surah An-Nur dinyatakan anak-anak yang di bawah umur balik bila nak masuk bilik mak dan ayah kena minta izin. Ada waktu-waktu tertentu, iaitu waktu dia subuh, zuhur dan isyak. Baik, persoalannya bukan minta izin saja, kena fikir pula apa yang berlaku waktu subuh, zuhur dan isyak. Yang ini sekarang ini, yang dalam bilik itu bukan berada dalam bilik kekal. Yang ini yang ada di tangan-tangan mereka dalam bentuk gadget dan sebagainya. Benda ini ada sudah di ruang tamu dalam bentuk TV contoh-contoh. Benda ini dah ada di atas ring dia dalam bentuk laptop contoh-contoh. Cara macam mana kita nak ajar dia, bimbing dia berhadapan dengan anasir-anasir yang sepatutnya ditutup dan minta izin pada waktu subuh, waktu isyak dan waktu zuhur. Jadi kena diperhalusi. Dan antara tempat terbaik untuk mengajar anak-anak kita peranan kejantinaan adalah di surau dan masjid. Contoh, kalau dia nak pergi ke bilik air di masjid, dia akan pergi bilik air mana? Ikut jantina dia. Dia lelaki pergi bilik air mana? Oh, bagus. Perempuan pergi bilik air? Lelaki. Perempuan. Tidak bagi dia lelaki. Masuk pergi masjid, dia tengok lelaki depan ke belakang? Lelaki depan ke belakang? Lelaki depan perempuan ke perempuan depan lelaki? Depan perempuan. Lelaki depan perempuan. Ke perempuan depan lelaki? Betul? Betul. Lelaki depan perempuan. Perempuan benda ni, Masya Allah, dia ajar anak-anak ni. Lelaki perempuan ada perbezaan. Ada perbezaan peranan, ada kepentingan dan sebagainya. Kat rumah ada standar kita asing-asingkan. Ada tak? Tak ke? Anak-anak perempuan standar asal kan? Yang bawah dia untuk lelaki. Tak ada. Dekat rumah kita unisex. Unisex ni 2 jantina. Satu tangan semua boleh masuk. Kadang-kadang mak dan bapak masuk sama. Anak pokok. Tak apa, sunnah Nabi. Baik. Contoh perempuan, itu antara dia. Huraian dia memang detail. Last but not least, yang ke-6, mengajar anak-anak tata susila bersosial. Tata susila bersosial. So, kompres
6 ini boleh ajar pada anak-anak kita bincang-bincangkan. Cara nak bincang sama ada dalam kereta, sama ada sedang makan, antara maghrib dengan isyak. Ambil anytime 15 minutes per day, 15 minit di rumah, wajib untuk bincang-bincang isu ini. Cetuskan rasa untuk dia tahu lebih dalam lagi tentang hal ini. Dengan cara kita konsak dia, tanya pandangan dia, sebab anak-anak dah besar kan, dia bila diajar tu dia tak suka. Kita tanya pandangan dia, apa dia rasa. Boleh tak tolong mak carikan isu berkenaan dengan tata susila bersosial di surau. Ambil 5 adat. Bila dia cari, kita ambil, kita bincang, buat-buat tak faham tanya. Memang dia akan tolong terangkan untuk kita tak secara langsung dia juga belajar. Muslim-muslimat yang dikasihi, Muslim-muslim, saya rasa cukup setakat ini dulu.